Dia tak sekadar sweet-sweet kan, punya apa tikus kan. Itu kan. Bukan itu tuan-tuan. Dia jumpa tu mak bapak. Maka dalam keadaan ini Allah gambarkan tak semua jeneral yang mereka itu lelaki ada sifat keberanian. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang selalu associate, orang selalu gambarkan perempuan itu dengan kelemahan. Sifat perempuan ini sangat lemah lembut. Sifat perempuan ini sekian-sekian. Terlalu pandang lemah sangat. Ladies first. Kalau dalam LRT itu sampai kita kata perempuan kena duduk semua. Jangan bagi perempuan diri. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya perempuan ini mereka pun ada sifat ordinary. Bagaimana Maryam, kita tengok kisah Maryam boleh rise up anak dia seorang-seorang. Siti Maryam, Sayyidatina Maryam. Lepas besarkan anak dia tanpa bapa, kemudian kena fitnah pula dengan orang kampung. Kemudian Allah perintah pula balik juga kampung walaupun kena fitnah. Dah ke dalam keadaan begitu pun tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sampai di kampung apa Allah perintah? Allah kata jangan cakap apa pun pada orang kampung walau apa orang kampung cakap dengan dia. Sehingga tahap begitu tuan-tuan, macam mana Siti Maryam. Belum tengok kisah Asia. Tengok kisah Sayyidatina Asia. Bagaimana seorang wanita salihah yang akhirnya menjadi isteri kepada orang yang paling jahat dalam dunia. Siapa dia tuan-tuan? Fir'aun. Sedangkan Asia ketika itu adalah orang yang paling kaya. Akhirnya ternampak lemah apabila terpaksa menurut perintah ahli keluarga untuk berkahwin dengan Fir'aun. Tapi apa yang jadi? Namanya itu dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sebagai wanita yang hebat kerana kerasnya beliau itu bertahan untuk tidak mengatakan bahawa Fir'aun itu Tuhan, yang akhirnya beliau itu dibunuh oleh suaminya sendiri. Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau nak tengok sesuatu secara general, nak tak nak kita kena tengok juga secara khusus. Kalau tengok kat Malaysia sebagai contoh, nisbah lelaki dan nisbah perempuan saya rasa masih seimbang. Masih tidak mengatasi antara satu sama lain lah. Mengatasi tapi kalau kita tengok sebenarnya lelaki ni masih mengatasi bilangan perempuan lah. Belum tahap sampai perempuan tu terlalu ramai begitu. Cuma tuan-tuan, kalau kita tengok secara khusus, kemana lelaki ni? Itu persoalan besar tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok pandangan khusus, kita tengok SPM ni, SPM biasanya pelajar sekolah menengah, lelaki ramai. Masuk dekat universiti, dia dah mula kurang. Masuk dekat college, lelaki dah mula kurang. Ada orang kata lelaki ni mula masuk University of Serenity gitu kan. Ada orang yang kata pun masuk University of Penjara dan sebagainya. Taklah bukan begitu. Tapi tuan-tuan, inilah antara cabaran-cabaran kita dalam kehidupan. Perlu lihat semula pendidikan bermula daripada rumah. Adakah betul kita lahirkan anak jantan yang betulkan masyarakat? Kalau tengok pendidikan kita ni, dia sebenarnya lagi banyak bentuk wanita. Sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Wanita ini dia suka style exam, style nota. Lelaki ni jarang-jarang orang ramai suka begitulah. Lelaki ni dia suka belajar main. Jadi pendidikan pun sudah membentuk ataupun menyebabkan kurangnya membentuk lelaki begitu. Kalau tengok daripada segi pendidikan dalam rumah pun, rumah tangga sekalipun, kita ini jaga anak perempuan tu sangat-sangat baik. Sehingga tahap tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki ini kita bagi kelonggaran yang kadang-kadang sampai mereka ini tak laksanakan tanggungjawab tu betul-betul. Contoh tuan-tuan, basuh pinggan. Mungkin itu kerja orang perempuan. Tapi kalau bagi anak lelaki yang buat, dia akan ada wujud satu namanya, lahir rasa yang namanya itu tanggungjawab. Hari ini, isu rumah tangga yang berlaku, sebab laki-laki, dia rasa ia bukan sebagai satu tanggungjawab. Sebab itu jangan pandang semua dengan pandangan umum. Bila kita pandang dengan kekhususan, rupanya pendidikan rumah perlu diperbetulkan dulu untuk lahirkan lelaki yang bertanggungjawab. Sebab bila ada rasa tanggungjawab, maka diorang ini kita sendiri akan melaksanakan perintah terhadap mereka, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat baik. Ini tidak tuan-tuan. Kalau kita tengok zaman sekarang, jadi imam pun dah takut dah. Datang surau, tolak jadi imam takut dah tuan-tuan. Bukan kat sini lah, kat sini ada imam latihan, so tak ada masalah.
Cuma kadang-kadang bila berlaku arid-arid dan sebagainya, tu nak imam takut tuan-tuan. Itu belum cerita kat rumah lagi. Kat rumah jadi imam untuk isteri, sampai bab doa dah pening dah. Doa slow je. Tak boleh nak baca kuat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab malu. Sebab kita bukan lelaki sejati. Tak boleh nak keluarkan walaupun doa. Kadang-kadang isteri minta, bang doakan keluarga kita, abang doakan anak kita. Kita tak mampu nak lantunkan doa. Sebab kita bukan lelaki sejati. Begitu. Sebab itu dalam nak bawa kita pada Ramadan, wujudkan satu sikap tanggungjawab. Supaya kita rasa Ramadan itu tanggungjawab kita. Untuk kita betulkan diri kita. Supaya kita lepas tanggungjawab Ramadan itu, dengan akhir Ramadan itu kita kosong daripada dosa. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah gambarkan dalam surah Maidah ini, dua lelaki ini dengan rajulan, sifat kelelakian. Nak gambarkan keberanian itu akan datang apabila seseorang itu ada rasa tanggungjawab. Sebab dia laksanakan, sebab dia rasa itu satu kewajipan. Sebab apa mereka buat tuan-tuan? Minal ladina yakhafun, kata Allah sambung ayat tadi tuan-tuan. Sebab takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut Allah, maka mereka akan laksanakan apa yang diperintahkan. Sebab tu dalam ilmu tasawuf ada yang namanya khauf war raja. Ada yang namanya khauf, takutkan Allah. Maka di sana akan timbul sifat yang namanya ar-raja. Dia berharap akan keampunan Allah. Maka dia kena buat sesuatu untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah gambarkan pula an'amallahu alaihima, kerana mereka itu ada sifat kelelakian, yang kemudiannya mereka itu ada rasa takut. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala an'amallahu alaihima, sifirnya mudah tuan-tuan, mereka yang takutkan Allah inilah mereka yang mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Siapa dia an'amta? Siapakah yang mendapat nikmat dalam surah tersebut tuan-tuan? An'amta alaihim minan nabiyyin. Allah yang, orang yang Allah kurniakan nikmat ni siapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? An-nabiyyin was-siddiqin. Ambil satu an-nabiyyin. Nabi ini terkenal dengan orang yang paling takut dengan Allah. Orang yang laksanakan segala perintah walaupun perintah itu sukar. Nabi Musa tuan-tuan, nak tegur orang yang suap dia daripada kecil, orang yang jaga dia daripada kecil, bagi dia makan daripada kecil, orang yang besarkan dia. Siapa dia tuan-tuan? Fir'aun. Dia tegur tak? Nabi Fir'aun datang tak tegur? Tegur tuan-tuan. Kalau kita ni habislah kita cakap tak kenang budi kan. Fir'aun tu dia kena tegur dengan Nabi Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita dah habislah, ni budak ni tak kenang budi ni. Bapak dia jaga dia, dia untuk tegur bapak dia balik. Habislah tuan-tuan. Pembuat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan Nabi Musa ni dia punya ikut perintah Allah sampai keturunan-keturunan selepas daripada Fir'aun Ramses III itu pun masih memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Lepas daripada laut terbelah ada kisah lagi Nabi Musa dengan Fir'aun. Banyak sangat kisah Musa alaihi salam yang ikut juga perintah Allah sebab dia rasa itu sebagai satu tanggungjawab. Tengok Nabi dakwah sallallahu alaihi wasallam. Boleh je sebenarnya Nabi ini pilih nak buat ibadah seorang-seorang. Tapi para anbiya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Contoh Nabi Yusuf alaihi salam. Dia tengok kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Maka Nabi Yusuf tawarkan diri untuk melaksanakan tugas. Minta pula jawatan. Ij'alni ala khazainul ardi, kata Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadikan aku orang yang bertanggungjawab uruskan khazanah negara, kata Nabi Yusuf. Jadikan aku menteri kewangan. Itulah bahasa sekarang. Sebab kalau kita serah pada orang yang tak bertanggungjawab, pegang negara, maka haru itu. Dalam keadaan krisis yang Allah gambarkan, pada ketika itu akan berlaku krisis kemarau yang sangat-sangat teruk pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Kalaulah Nabi Yusuf tak tawarkan, tak rasa tanggungjawab, dia tahu dia boleh, dia tak tawarkan, maka confirm hari biru negara tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang takut Allah inilah yang sebenar-benarnya yang Allah beri nikmat kepada mereka.
Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi sifat yang perlu kita bawa. Itulah yang pertama tadi kita duk cerita pasal kelelakian, yang kedua kita cerita pasal tanggungjawab. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala menyambung bab ini tuan-tuan. Apa kata Allah? Udkhulu alaihimul bab. Masuklah kamu berdua ke arah pintu. Kalau tengok sejarah, tuan-tuan nak tengok sebab nuzul ayat, tengok sejarah lah. Saya cuma nak kaitkan dengan sifat kita sekarang. Nak tengok sejarah, kita kena buka cerita lain. Masuklah kamu semua tuan-tuan, seranglah, kata Allah dalam ayat tersebut, serbulah mereka yang digelarkan Jabbarin. Maka ketika itu Nabi Musa AS lepas lama daripada laut terbelah itu, maka diperintahkan orang pengikut-pengikutnya itu masuk ke dalam Allahumma salli ala Muhammad, menyerang ataupun masuk ke dalam satu kampung, yang dalam kampung itu ada Jabbarin. Jabbarin orang kuat-kuat lah, orang kuat-kuat. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, udkhulul bab. Apa yang kita nak faham daripada apa yang Allah nak sampaikan? Allah kata apa? Action speak louder than word. Bahasa Inggeris itu kan, bahasa Jawa gitu. Dalam kehidupan, dia mesti lebih banyak buat daripada cakap. Ramai orang yang nak perubahan tapi tak nak berubah. Berubah, datang masjid berjemaah. Ni yang dia kata payah ni. Yang berjemaah tu kan susah. Datang pula tu subuh, tak boleh ustaz, subuh dah lambat ustaz. Dah tak boleh datang dah. Kalau saya datang subuh, confirm tak sempat nak panjkan. Macam-macam alasan. Sebab apa tuan-tuan? Action speak louder than word. Kita tak pegang benda tu. Sedangkan rajulan, lelaki sejati itu adalah apabila dia rasa ada sesuatu yang memanggil yang baik, maka dia buat. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada benda yang kita kena buat dulu. Ada masa kena buat dulu terus. Bukan kata tak perlu fikir. Sebab tu dalam bab niat, kalau dalam mazhab Syafi'i, niat tu apa makna dia? Qasdu syai'un muqtarinan bil fi'li. Kata mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um kan. Suatu lintasan hati yang mesti diiringi dengan perbuatan. Barulah namanya itu qasad. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, niat itu mesti seiringan dengan takbir. Sebab apa? Tak boleh nak daripada rumah tu, daripada atas kan, kita turun ke bawah, kita dah niat dah bayang-bayang dalam hati aku nak solat, sampai sini turun takbir. Tak boleh tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i. Mesti seiringan. Mesti seiringan. Sebab apa? Nak bayangkan apa? Segala perbuatan mestilah beriringan dengan niat. Begitu juga dalam kehidupan. Kita ini banyak rancangan, tapi kita banyak gagal dalam melaksanakan perancangan kita. Maka dua rajulan tadi, dua orang lelaki tadi, cadangkan agar terus masuk, agar terus serang, terus buat. Jangan gaduh, jangan bincang banyak. Inilah yang terjadi pada masyarakat hari ini tuan-tuan. Banyak bincang, cakap, akhirnya tak ada tindakan. Dan inilah yang selalu berlaku, sehingga berlakulah mesyuarat-mesyuarat kedai kopi dan sebagainya. Fa'innakum ghalibun. Allah menyambung kata Allah Subhanahu Wa Taala, membayangkan fa'innakum ghalibun. Orang-orang yang ada tiga sifat yang kita ceritakan tadi, maka mereka inilah yang menang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ini selesaikan masalah. Saya nak buka satu perkara tuan-tuan, bab selesaikan masalah. Kita ini banyak menjadi consumer, pemakai, orang Islam sekarang. Kita bukan jadi masyarakat yang menyelesaikan masalah. Benar, negara Islam ini kita panggil negara OPEC kan, gitu kan? Negara OPEC, negara minyak, pengeluar minyak. Tapi kita tahu minyak akan habis. Tapi cuba kita tengok pandangan lain. Siapa yang buat kereta elektrik? Siapa yang mula bawa kereta elektrik ini hingga usaha mereka ini dipandang dunia? Kalau kat Malaysia ni tuan-tuan, charging port pun gaduh. Myvi bagi dekat charging port kan, king of the highway. Itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mana penyelesaian yang kita sampaikan daripada mesej mulut, perdebatan kita kat kedai kopi? Macam mana nak selesaikan masalah? Mana tindakan dari seorang individu yang sejati? Macam mana nak jadi yang sejati tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia mesti tunduk dengan Allah. Sebab Allah itu pencipta masalah, dan dialah yang akan memberikan sesuatu untuk selesaikan masalah. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, fa innakum ghalibun.
Dalam keadaan begitu pun kata Allah menyambung ayat ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada lebih kurang 2 minit lagi. 3 sifat itu dia takkan lepas daripada satu yang namanya ujian. Ujian ini bahkan para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam pun akan melalui dia. 3 sifat ini kita dah tentang dah, cantik dah. Dia aku dah ikut ni, takkan Allah nak bagi benda susah lagi, tak tuan-tuan. Dia akan ada satu ujian yang kata ulama, ujian itu kadang-kadang berbentuk kesedihan, ujian itu kadang-kadang berbentuk kekayaan. Hakikat dia, ujian tu apa tuan-tuan? Ujian itu untuk menjadikan diri kita tiba-tiba ada rasa kekosongan dalam hati, kata ulama. Ujian bila datang, rasa kosong tuan-tuan. Kaya sangat, dah boleh beli apa sahaja, kosong hati dia. Datang kekecewaan, putus cinta, duit hilang, motor hilang, datang rasa kosong dalam hati. Untuk apa tuan-tuan? Untuk, kata ulama, untuk Allah sengaja kosongkan hati tersebut, untuk kita manusia ini sambut dan penuhkan kekosongan tersebut dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Labbaik Allah. Itulah ucapan yang patut kita sambut, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, sambut dengan labbaik Allah. Semua itu, semua orang akan hadapi perkara tersebut, dan perkara itu perlu disambut dengan labbaik Allah. Ya Allah, kami hadir. Begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya satu ciri kemanusiaan ada pada semua, termasuklah nabi-nabi pada anbiya alaihi wassalam, letih dalam dakwah. Maka kalaulah berlaku kekecewaan dalam dakwah ataupun kehidupan, ia bukan suatu yang salah. Cuma kita boleh pilih nak ikut sunnah yang mana. Nak ikut sunnah Nabi Musa ke nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tu dah sampai breaking point. Dia selamatkan orang khianatkan dia balik. Breaking point. Inni la amliku illa nafsi. Sampai dia kata gitu tuan-tuan. Jerit pada Allah, duduk satu penjuru jerit pada Allah, ya Allah, aku ada engkau je ya Allah. Sampai tahap begitu dia punya breaking point. Maka pisahkan aku dengan kaum yang susahkan aku. Habis dah. Tak mampu nak lawan dah. Minta Allah pisahkan dengan kaum ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu sikap. Boleh tak kita buat itu? Boleh. Cuma ada satu sikap yang lebih hebat. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar juga satu sikap seperti mana ketika mana berlaku di Taif. Nabi itu dihalau. Bukan halau oleh orang biasa tuan-tuan. Punya hina Nabi ketika itu. Sedihnya Nabi kehilangan Sayyidatina Khadijah, kehilangan Abu Talib. Akhirnya nak pujuk hati, pergi ke Taif, berdakwah di sana. Sampai Taif rupanya dihalau. Dihalau bukan biasa-biasa. Dihalau sampai tahap yang halau tu siapa? Mula-mula suami-suami keluar. Muhammad datang. Dia orang tak halau tuan-tuan. Nak tunjuk supaya Nabi ni dihina betul-betul, dia panggil isteri-isteri dulu keluar. Kau tengok tu siapa? Nampak? Yang isteri buat apa tuan-tuan? Isteri-isteri panggil anak-anak. Dia panggil anak-anak, dia minta anak-anak mereka ini kutip batu. Kutip batu kerikil. Kemudian, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kutip batu kerikil, kemudian anak-anak inilah yang hambat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai di satu kebun kurma. Itu kisahnya. Jadi siapa yang hambat? Nak tunjuk hina sangat ketika itu. Budak-budaklah yang baling batu kepada Nabi sehingga tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam berdarah, dan duduk di tepi suatu kebun kurma, duduk dengan sahabat-sahabat tuan-tuan. Ini yang Nabi nak ajar satu sikap apa dia tuan-tuan? Nabi walaupun dah sampai breaking point, apa yang Nabi sebut? Sahabat duduk depan tuan-tuan, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ashku tughfa quwwati, kata Nabi, wa qillati hilati wa hawani 'anil nas. Nabi tak kata mereka salah. Nabi kata, ya Allah, aku nak mengadu lemahnya tenaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni lemahnya perancangan aku. Maknanya usaha Nabi tu sikit sangat, seolah-olah begitu tuan-tuan. Breaking point akhirnya apa dia buat? Mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya apa tuan-tuan? Akhirnya Allah telan letakkan Nabi Yunus dalam perut ikan haud ataupun ikan nun lah itu.
Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya apa ungkapan Nabi Yunus alaihi salam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa zalimin? Kenapa zalim tuan-tuan? Sebab Nabi Yunus kasih dia tak laksanakan sehabis baik. Tapi walaupun begitu, kisah-kisah Nabi, walaupun dia mengaku dia zalim, satu sikap ataupun satu ciri kemanusiaan itu yang Allah itu cuba untuk raikan. Allah nak raikan sifat kemanusiaan. Manusia itu ada kecewa, manusia itu ada letih. Sehingga kalau kita tengok kekecewaan Nabi Yaqub alaihi salam, tuan-tuan, nak cerita sejarah ni tuan-tuan, semua Nabi ada breaking point. Dan breaking point itu diisi dengan kecintaan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yaqub alaihi salam terduduk ataupun sampai tahap dia memalingkan muka kepada anak-anak mereka. Kaji tuan-tuan sejarah mereka ini. Duduk bercakap dengan anak cakap dengan dia. Nabi Yaqub sampai dah tak dia nak bercakap, berpaling muka duduk kat penjuru tuan-tuan. Akhirnya kata apa? Alamma ashku bathi wa huzni. Kan kata Nabi Yaqub alaihi salam, ya Allah, aku dah tak mampu dah. Aku cuma boleh cakap aku sedih. Aku mengadu aku sedih. Nabi Yaqub tuan-tuan alaihi wassalatu wassalam. Mereka ini tuan-tuan, manusia itu akan ada sifat kecewa dan letih. Ujian-ujian itu untuk mengisi kekosongan. Kita kejar 3 perkara yang kita sebut tadi. Jadi lelaki sejati. Yang kedua, jadi orang yang bertanggungjawab. Yang ketiga, jadi orang yang terus buat, jangan tunggu-tunggu. Akhirnya bila kita buat 3 akan ada ujian. Ujian ini yang Allah saja timbulkan untuk rasa ataupun untuk sebagai tanda bahawa Allah mula rasa rindu kat kita, dan kita kena rindu balik kat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila berlaku begitu, orang beriman ini pengaduan dia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan heal, dia akan cuba baiki kehidupannya itu dengan rintihan-rintihan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam bangun berusaha seorang, tak tahu nak cerita kat siapa dah, cerita dengan Allah pada malam tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan dan hati Allah Subhanahu wa taala, tak ada perempuan di sini. Minta maaf. Jadi sebab itulah, sebab dia tahu tanggungjawab dia dengan Allah perlu dilaksanakan. Dengan sebab dia tahu ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qauli hadza, moga-moga bermanfaat untuk kita hari ini. Moga-moga memberi manfaat untuk Ramadan kita pada akan datang insya-Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, minta maaf salah kasar bahasa. Astagfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.